nama yang lain yang tersimpan dalam hati kita, yang tertunjam dalam hati kita, melainkan nama-nama Allah dalam keadaan rasa cinta dan keagungan. Maknanya kalau kita sudah pun bercinta dengan manusia, belum tentu kita bahagia dengan mereka. Bercinta 10 tahun, nikahnya 3 tahun ada. Bercinta 5 tahun, menikahnya setahun ada. Okay? Makanya sekali lagi, kalau kita mahu mencintai manusia, pertama masukkan dulu cinta Allah yang Maha Agung ini ke dalam hati kita sebagai satu daripada senjata untuk membantu kita membangun kekuatan menjalani hidup, insya-Allah. Kalau kita ada Allah di hati, kalau manusia tinggalkan kita, kita tetap ada Allah. Kita tidak mungkin rasa lembik, rasa sedih, rasa macam-macam. Tetapi kebanyakan kita memasukkan manusia ke dalam hati kita, maka bila manusia berangkat, kita terkapai-kapai. Bila manusia itu berangkat, kita kecewa. Bila kita tak dapat layanan yang kita harapkan dari manusia, maka kita juga akan kecewa. Maka sekali lagi kita bangun, maka kita kata, kalau meletakkan la ilaha illallah ini sebagai satu daripada modal nombor 1 dalam hati, selepas itu barulah mungkin Rasulullah, kemudian baru manusia. Manusia nombor 3. Pertama Allah, kedua Rasulullah, ketiga. Kalau kita ikut iman, kita jumpa malaikat. Kita baru jumpa Al-Quran, baru jumpa manusia. Ini kekuatan yang kita nak bangun. Okey? Maka bagaimana agaknya nak meletakkan ayat ini sebagai satu elemen cinta? Artinya kalau nak pakai ayat ini, kalau belum pernah kenal, belum pernah tahu, belum pernah rasa rindu, belum pernah rasa memohon, belum pernah rasa mengharap, maka cintanya tidak subur. Cintanya tidak subur. Kita banyak minta dengan orang, mengharap dengan manusia, bersandar dengan manusia, bersandar dengan harapan orang lain, bersandar dengan pemimpin dan sebagainya, tapi tidak bersandar dengan tokoh atau dengan kekuasaan yang paling unggul ini, maka kita tidak jumpa namanya kekuatan. Pasti hujungnya kita akan kecewa. Okey? Sebab itu kita nak mengharapkan, kita katakan, dengan ayat ini, kita akan sentiasa menambah, meraih rasa cinta kita kepadanya. Meraih, menambah, menggamit, mengharap, okey, supaya cintanya itu yang terbesar dalam hati kita. Cinta Allahnya terbesar. Jadi bila tanda besar apa? Bila dia nak buat apa-apa, dia akan semak Allah kata okey ke tak, agama kata okey ke tak, Nabi kata okey ke tak, selain daripada ulama-ulama dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tak tambah ilmu, okey, kita tak tambah ilmu. Semalam ada Umi semasa di kampung, ada seorang hamba Allah, dia nak bagi apa entah ke Umi, dalam beg. Bila Umi buka, dalamnya ada sayur, ada tempoyak dan sebagainya. Ini sedekah saya. Ini sedekah saya. Dia kata, untuk doktor, ya Allah, saya ni tak layak le terima sedekah. Loh, ya ke? Tu dia terperanjat. Dia terperanjat sebab dia tak tahu sedekah itu untuk asnaf. Sedekah itu untuk orang yang susah. Sedekah itu untuk orang yang memerlukan. Umi bukan kaya, tapi sekurang-kurangnya masih boleh makan sendiri, masih cukup makanan sendiri. Maka saya kata, kalau berniat nak bagi saya, tolong katakan saya nak hadiahkan ini pada puan, saya nak hadiahkan ini pada doktor, saya nak hadiahkan ini pada awak. Hadiah. Kalau hadiah, insya-Allah itu disesuai untuk semua orang. Tapi kalau kita kata sedekah, yang paling layak terima sedekah ialah mereka-mereka yang tidak mampu, tak ada pendapatan tetap, pendapatan tidak mencukupi, dan juga orang yang kita kata hidupnya susah sangat. Susah sangat maknanya ada sehari makan, sehari tak makan. Itu lebih layak untuk dapat sedekah. Okey, itu sebagai selingan. Okey, tapi dia kata apa? Dia tak tahu selama hari ini. Jadi maknanya dia tidak menambah ilmu tentang apa ada dalam sedekah. Apa ada dalam sedekah, apa ada dalam hadiah. Jadi kekuatan yang nak dibangun pada petang ini ialah, apa kesan kepada la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Apa kesannya pada kita? Orang yang merasa memasukkan ayat ini ke dalam hatinya sebagai senjata, memasukkannya dalam hal menentukan keputusan, dalam dia membuat perancangan, dalam dia membuat perjalanan, dalam dia membuat ibadah, maka akan muncul pertama hanyalah rasa takut. Dia kena takut dulu. Okay? Dua perkataan yang akan yang cepat yang mesti muncul. Pertama takut, kedua mengharap. Dua perasaan ini sebagai tanda bahawa kita dengan Allah sangat dekat. Kalau kita tidak mengharap, kalau kita tidak rasa takut, kita tidak rasa bergantung, maknanya hubungannya masih sakit, hubungannya masih susah, hubungannya masih tak jelas. Okay? Ada, tak ada, dah. Allah. Okey, boleh jadi, tak jadi, dah. Jangan, itu ayat orang kecewa. Ayat orang kecewa. Sebab itu ayat orang yang ada Allah, insya-Allah jadi. Insya-Allah dapat. Insya-Allah mudah. Kan senang nak buat benda gini-gini. Kuih ni bukannya senang nak buatnya. Kalau nak pergi ke sana bukannya senang. Jangan. Kita sudah mendahului Allah. Jangan membuat keputusan dengan mendahului Allah. Okey, kita jalan je dulu. Ya Allah, mudah urusan, ya Allah. Ya Allah, bagi aku mudah sampai, ya Allah. Bagi aku dapat benda yang aku nak, ya Allah. Buka pasar, ya Allah, dan sebagainya. Okey, ini kekuatan. Sebab itu kalau kita pergi, katalah satu lagi contoh. Umi suka bagi contoh supaya dia cepat faham. Okey, ketika Umi di kampung, ini pun pada Umi adalah satu daripada satu daripada ibadah lah. Kita nak bagi ruang orang beribadah dan kita nak teruskan ibadah. Kebetulan semalam hari kemarin hari Ahad, yang terjadinya hari Ahad. Okey, hari Ahad selalunya kalau di kampung Umi tu hari Ahad ada kedai buka. Okey, kedai hardware. So, Umi nak cari simen, nak cari pasir sikit je. Dalam simen dalam 3 kilo, ada 2 kilo, pasir dalam 4 skop macam tu. Kedai yang Umi selalu pergi tu tutup. Tak ada orang. Dan kebetulan simen tu di luar rumah sebenarnya. Simen yang pecah tu di luar rumah. Tapi pecahnya banyaklah juga, ada berlubang-lubang gitu. Umi takut ada ular ke dan sebagainya. Maka apa yang terjadi, pergilah juga cari kedai-kedai lain. Okay, ya Allah, Tuhanku mudahkanlah, ya Allah. Aku udahlah baliknya tak lama, ya Allah. Aku nak repair kalau boleh, tak ada apa-apa, ada semut ke apa, katak ke apa ke dalam lubang ni, ya Allah. Bila pergi kata kedai tutup, pergi jumpa lagi satu kedai, dia kata dia tak jual pula runcit-runcit. Okay, kalau nak beli pasir, beli selori. Kalau nak beli simen, beli sebungkus. Buat apa? Umi nak pakai dalam 2 gayung punya kot, contohnya. Okay. Tapi berjalan juga, jalan, masih juga di kampung, Umi. Nampaklah orang tengah membancuh simen, nak buat rumah, nak buat baranda kat depan rumah. Jadi Umi nampaklah ada pasir depan rumah dia. Okay? Nampak orang tengah kerja, orang baju simen. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkan urusan aku ini, ya Allah. Akhirnya Umi berhenti. Kata berapa pun dia nak, minta lah. Kalau dia tak bagi pasir yang dia dah bancuh tu, ataupun simen yang dah basuh, Umi nak minta pasirnya. Ya Allah, Maha Agung Allah. Berhenti saja. Walaupun sebenarnya kita tak ingat ni rumah siapa. Agaknya siapa lah punya kontrak ni agaknya. Apa yang terjadi? Satu kekuatan. Bukanlah satu kekuatan, bukan juga satu kebanggaan. Umi cerita ni bukan tujuan untuk kebanggaan. Untuk macam mana Allah bimbing nak mudahkan urusan kita. Okay? Sebab impossible hari Ahad kedai dah tutup, tak terbuka dah. Kita tunggu kecuali hari Senin. Kita hari Senin dah nak balik, contohnya. Akhirnya singgah, tengok tuan rumah tu adalah kawan dulu, masa budak-budak dulu. Okay, kawan dia sekarang dah jadi imam di surau itu. Kemudian yang membuat tu pula, yang baju simen apa semua tu, pangkat anak buah, pangkat anak saudara. Tapi dah jauh lah. Okay, dah jauh. Tapi dia masih ingat kita dan kita masih ingat dia. Walaupun muka dah jauh berubah. Okay, dah pangkat kita kata macam kalau Umi ni, dia dah kira macam makcik lah. Macam makcik, pak saudara. Sebab bapak dia tu pak saudara Umi, contohnya. Jadi kekuatannya apa terjadi? Apakah hal kami ni nak mencukai ni? Nak pasir sikit, nak simen sikit. Sebab lubangnya ada sikit je. Tapi udahlah pula hardware-nya tak buka.
charge lah berapa pun. Asalkan nak dapat pasir dalam 2 skop, kemudian dapat simen dalam 1 kilo gitu. Ya Allah, apa terjadi? Orang tuan rumah siap bungkus semua. Bungkus sendokkan pasirnya, bagikan simen siap dah masuk dalam tin simennya lagi. Ya Allah, atau berapa nak bayar ni weh? Hai Allah, tak payah berbayar-bayar Itu contoh pada Umi, itu satu cara macam mana Allah mudahkan kita. Aku tengok kamu di TV tu, aku dah senang hati dah katanya. Loh, dia tengok kita rupanya kan. Itu sebahagian daripada nikmat-nikmat. Kalau kita kata dalam sembang petang ni, kalau jumpa Umi kat mana-mana, tolonglah lambai-lambai kata saya ni peserta sembang petang doktor, misalan. Jadi bila Allah gerakkan, ya Allah itu Engkau mudahkan, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Engkau lah yang memudahkan. Jadi Umi berhenti tu dengan tujuan nak beli. Kenal ke tak kenal tuannya, nak beli sikit pasir, nak beli sikit simen. Berapa pun tak kisahlah sebab nak buat juga. Contoh. Jadi mohonnya dengan Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah. Kedai dah tutup ni. Ini satu daripada cara macam mana Allah bantu kita. Pusing-pusing nampak pula ada orang tengah buat simen contoh. Jadi ini maknanya kalau kita bergerak tadi atas nama Allah, tidak ada yang memudahkan kecuali Allah, tidak ada yang menolong kecuali Allah, tidak ada yang akan menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Sebab itulah ilaha illallah itu, ataupun kita kata tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah itu, sembah itu maknanya taat ikut perintah semua tu. Okey, akur semua. Sebab itu pertama dia mesti ada rasa takut. Allah kata apa? Dia mesti ada proses menyerah. Ya Allah, aku serahkan seluruh ibadah aku ini kepadamu, ya Allah. Terima, ya Allah. Sebab itu ibadahnya awalnya dipaksakan. Tidak ada ibadah yang terus-terus kita gembira. Tak ada. Ya, ulama kata aku solat 60 tahun. Tapi selepas 30 tahun solat, baru aku rasa manisnya solat. 30 tahun yang awal itu aku rasa terpaksa buat je sebagai tanggungjawab saja. Bermakna nak dapat manisnya ibadah, manisnya rasa dekat dengan Allah, harus terus istiqamah. Harus terus rasa dekat dengan Allah. Apa pun masalah yang datang, ya Allah, Engkau yang punya masalah, Engkau yang bagi masalah. Bantu aku, bimbing aku macam nak selesai masalah ni, ya Allah. Aku serahkan kekuatan aku kepadamu, tunjuk, ya Allah. Oi, ini membuat kita rasa kita lah di antara orang kuat dalam orang-orang yang sedang bermasalah.